Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang pada malam ni berkaitan dengan satu isu yang jarang orang nak cerita. Minda terjajah, dijarah, digodam, diprogram, dihack sehingga tidak pernah mengenal erti kemerdekaan sebuah bangsa. Jadi isu ni isu yang sensitif. Al-maklum di dalam saya membawa suatu misi warisan bangsa. Ada orang kata misi warisan agung. Kita kena ambil maklum, minda yang terbuka, minda yang jaga daripada tidur yang hampir 1000 tahun lebih daripada 1000 tahun minda kita terjajah. Di atas berantakannya tertanam, terkubur, retak, pecah. Yang tinggal hanyalah serpihan batu bata di tanah air warisan Pertiwi. Jadi minda terjajah, dijajah ni tak pernah mengenal hati mereka. Ibarat kita ni adalah Bani Israel yang diceritakan di dalam kitab Allah, yang tidak mampu keluar, tidak mampu berdikari, tidak mampu berfikir sendiri. Kita kena fikir berdasarkan cerita orang lain. Kita tidak mampu melihat semua cerita dan melihat siapa diri kita. Kita telah terlalu lama dirantai-terantai jiwa, jasad dan sanubari. Maka ibarat hamba abdi yang telah terpasung, dipukul, dibawa ke hulu ke hilir, menjadi pekerja hamba abdi zaman berzaman. Telah hilang petani, pelayar, arkitek, cendekiawan, pawang, doktor, saintis bumi warisan Bonda Pertiwi. Yang ada hanyalah mereka yang saya katakan hayal menjadi model dan artis memperagakan warisan bangsa. Kenapa saya kata lagu ni? Sebab secara realitinya kita telah hilang semangat Melayu. Kebebasan bersuara hilang. Mendengar bicara alam gaib dilarang. Kita tidak bebas bersuara hatta bila mana kebebasan bersuara sebagai pribumi, anak jati, anak watan, putra dan putri Bonda Pertiwi. Kita ibarat dirantai, ditengkuk, tergantung, kita dicekik. Suara kita dipasak. Akal, minda, kalbu kita dirantai di dalam penjara besi. Kalau penjara tu setakat penjara style Mat Saleh, masih ada jaring, kita boleh menjerit, ada suara lagi, ada wajah lagi. Ini bila mana kita membicarakan dunia Melayu, kita takut dan gentar di tanah air sendiri. Takut dengan bayang-bayang, takut dengan orang luar, takut dengan sistem dan perundangan yang pihak British penasihat letakkan ke atas tengkuk kita. Ini saya cerita lagu ni kepada Jebon, Sepai, penganalisa channel seadanya. Saya bukanlah pemberontak, saya bukanlah radikal, saya bukanlah subversif. Kenapa kita perlu takut kepada orang Melayu yang membicarakan cerita Melayu?
Orang Melayu bukan ganas. Orang Melayu lemah lembut. Orang Melayu bukan kaki gaduh. Orang Melayu menghormati hak orang lain. Tetapi pada hari ini, duka cita, kita sendiri tidak menghormati adat istiadat budaya dan kemerdekaan dan kebebasan kita. Benda ni kita terlepas pandang. Kita tidak merdeka sepenuhnya di tanah air Bonda Pertiwi. Realiti yang pahit. Saya sendiri bercakap ni pun saya tak perlulah nak kata apa yang dah jadi, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Mak Saleh kata the freedom of speech. Depa kat luar tu masa saya mengaji kat Amerika, kita ada kebebasan. Tapi pada malam ini bila saya kembali ke tanah air dah lebih daripada 30 tahun. Tak hampir 30 tahun kot saya balik kot. Saya pun kadang dah lupa, dah tua. Saya tidak pernah mengecapi erti kemerdekaan di tanah air sendiri. Lantas di dalam kita cerita pasal orang Melayu berkenaan alam mistik, cerita alam mistik, alam gaib pun kita ada tekanan dan ada penjara. Apatah lagi hendak kita cerita di alam zahir. Cerita dunia nyata kita kena sekat, cerita alam gaib kita kena sekat. Sehingga kan ni saya buat cerita lagi lawak. Kalau saya pi bakar kemian tepi sungai, halau nyamuk, kita rasa alamak, kejap lagi aku kena tuduh menyembah jin puaka penunggu sungai. Kalau saya bawa bakar colok setanggi nak bau wangi, saya dipandang serong. Saya pakai minyak wangi lebih-lebih tadahai. Budaya ada istiadat wangi-wangian tu Rasulullah suka. Kita tidak merdeka di bumi sendiri. Apa kita buat kalau lain sikit? Ikat kain kuning kat kepala, bid'ah, syirik, kurafat, terus jatuh hukum. Sedangkan hakikat sejarah budaya terjamin melalui dan mengikut kontrak perlembagaan dan negara ni. Kita tidak berani bersuara menuntut hak kita. Itu common law, civil law. Tapi kita ada satu lagi undang-undang. Saya tak boleh sebut dah satu lagi undang-undang yang merantai kita tanpa ada ketelusan dan hak bersuara. Dan kadang-kadang kita dapati undang-undang itu pun tidak menepati keadilan menurut jalannya, sirahnya dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Ini ketidakadilan yang berlaku di bumi sendiri. Nak cerita lebih-lebih, lebih baik saya berunding dengan peguam negara. Tapi peguam negara pun ada kuasa terhad. Tapi bagi pendatang, orang asing yang dijadikan warga negara, kebebasan mereka one way street. Kita sampai 3-4 ketidakadilan dan penghadang berlaku pada orang kita. Jadi sidang hadirin channel seadanya, pada pagi ni tiba-tiba saya lari topik sikit. Saya lari topik daripada cerita akan cerita-cerita Melayu. Kebebasan terjajah dijajah. Sentiasa kita ada ketakutan. Tersilap kata, orang Melayu kata apa? Telajak perahu boleh diundur, telajak kata binasa. Tapi tu kata apa tu? Tu siapa kata sebenarnya? Lantas tahun ini 2023 telah menghampiri separuh, nak masuk bulan 6, separuh tahun dah berlalu kan. Cerita Mak Kilau dah berlalu. Mak Kilau nombor 2 nak keluar kan. Dan proklamasi orang Melayu telah berlaku.
Proklamasi orang Melayu pun dipolitikkan, dan memang ada agenda politik daripada pihak yang tertentu dan juga pihak yang mengeluarkan proklamasi tadi. Ni duka cita, saya maklum kan. Tapi kalau yang menonton dan mengenali saya, jadi mereka kata apa tau, tu dia Tok Fauzi dia gebang pasal proklamasi orang Melayu. Dia duduk belah siapa? Dia ada dengan siapa yang menyatakan proklamasi tadi? Ni, kalau saya kata terus terang, saya telus dan jujur sejujurnya, yang mengeluarkan proklamasi orang Melayu tu pun takut, gentar, tidak berani keluar proklamasi habis. Kenapa? Sampai yang tertinggi dan tertua masih gentar dan takut. Takut apa? Jadi di sinilah kita melihat di dalam mana-mana perjuangan memerdekakan sebuah bangsa, yang berani, yang sanggup ke depan dan tidak gentar tak ramai, sangat sedikit. Dan benda yang sama dikatakan apa tu, benda yang klise Mereka kata apa tau, status orang Melayu hari ni kan, mereka kata kami sedang menunggu. Hampirlah ke depan lu Tok Fauzi, kalau hang menjerit lu kami ikut. Hampir semua, saya rasa lah kan, hampir semua pertubuhan ke orang Melayu, dia ada satu rasa tau, aku nak menjerit, aku nak bercakap, tapi aku takut. Aku tunggu orang lain pi ke depan dulu. Siapa pi ke depan? Ni masalah orang Melayu. Dia jadi hang. Bangsa yang berani, bangsa yang agung, bangsa yang dahulu setakat 7 samudera tu digelak sengih celah gigi. Lautan muka bumi ni bagi tok nenek kita ni ibarat celah gigi. Kita, kapal kita ni dah sampai ke Antartika zaman tu lagi tau. Itu samudera, gunung dan ganang. Orang Melayu dah sampai Everest sebelum kita kata kita tak pernah sampai. Pergunungan Kailash, yang dikatakan pergunungan suci, tok nenek kita dah sampai. Tidak ada gunung tertinggi mana orang Melayu tak pernah sampai. Tidak ada sempadan yang dikatakan, ada orang kata apa, muka bumi ni 4 segi kan, flat earth. Mana ada flat earth? Tok nenek kita dah pusing satu dunia beratus kali dah dalam ribuan zaman. Bangsa yang bukan bangsa pengecut, orang yang bukan gentar. Lah ni anak cucu gentar, takut di bumi sendiri. Kadang saya sedih. Saya sendiri pun dulu pernah join yang dikatakan apa tu, abang, kak long, ayah anda kan. Geng-geng tu kita sedia maklum. Dan kalau channel saya yang dulu tu, antara penonton yang paling ramai 200,000 lebih. Kalau sekarang ni saya biarkan hampir 500,000 juta, adalah video pengalaman saya dengan yang dikatakan 3 line tadi. Macam-macam kita ada. Sehingga kan apa, ada juga perguruan pi bayar 1,000, 3,000 dapat selempang tahap maha guru. Sekelip mata daripada tak tahu apa-apa, ilmu download lagi power. Sebelum zaman internet ada lagi, kita boleh buat pengisian ilmu jarak jauh. Nampak orang Melayu ni hebat. Sebelum ada wireless lagi, hang bagi nama. Daripada jauh hang bayar saya duit, saya boleh bagi hang jadi maha guru malam ni. Tapi apa yang mereka tak boleh bagi? Keberanian dan kekuatan untuk bangkit bersuara, menyatakan hak dan kedaulatan bumi bonda pertiwi. Ini dilema orang Melayu. Aduh, sekarang ni saya duk pi balik, orang kata Kedah apa, pimai tangtu ke satu tempat di tepi Tasik Putrajaya. Jadi orang kata apa, pimai tangtu
dia pun lah ni saya rasa tak berani kot. Masih lagi mengambil jalan, orang kata main selamat. Main selamat kan. Ni buat siapa yang kenal saya, Dr. Perli siapa ni, janganlah pi menaik pula kan. Kejap lagi saya ni orang panggil Tok Fozi, kejap lagi Atuk marah kan. Atuk pun ada hati juga kan. Tapi tak apa, dah malam ni terkeluar sidang. Orang Melayu masih lagi terjajah. Mat Saleh tu kan, yang dikatakan barbarian, yang tidak bertamadun dan baru sekarang bertamadun, they have the freedom of speech. Kita ni cakap banyak kena keroyok. Dah lah kena keroyok, bangsa sendiri tak mampu tuan-tuan. Kalau malam ni saya kena sauk tau. Siapa? Takkan ada orang Melayu berani pi lepaskan saya bila saya katakan kebenaran tadi. Wallahu alam bisawab. Tetapi sidang hadirin, saya terkenang pada malam ni perbualan saya dengan arwah ayah saya. Ayah saya pernah beritahu, dia kata apa, zaman dulu tu, masa kes Natrah, masa kes Maulud Nabi yang ramai orang kita tak tahu, ketika bangsa dan agama dihina, orang zaman tu dia tak cakap banyak. Dia dapat tahu saja, dia turun. Zaman dulu masih ada pembelaan. Zaman tok-tok belah ayah saya dengar cerita, sampai ke istana mereka pi demi membela, menegakkan keadilan. Tapi di akhir zaman pada malam ni kan, Al-Fatihah kepada semua leluhur kita, pangkat datuk dan moyang yang lahir sebelum merdeka. Al-Fatihah. Mereka itu bagi saya adalah sisa terakhir yang berani. Kenapa mereka berani pada malam ni? Zaman dahulu, saya rasalah, saya dengar cerita, walaupun mereka tak mengaji ilmu tinggi-tinggi, tak bayar ilmu beribu-ribu ringgit, tak ada pakai gelaran paduka ke megat ke, tak pakai selempang berwarna-warni, cukup dengan satu selempang warna merah saja. Ada orang kata bagi minum air tempayan. Mereka bangkit ketika bintang 3 berkuasa. Kita kebai peluru berjuta butir peluru dengan senapang mesin gun. Orang zaman tu hadap. Masa bintang 3 berkuasa dan lanyak lenyek bangsa kita, kita tidak ada tentera asing. British duk diam, biar pi kita mati. Masa tu tok nenek kita harap apa? Ada pisau kampung lah, ada parang lah. Bintang 3 tutuh bangsa kita. Depa takut. Kalau depa takut, kita hari ni tak ada lah kan. Ini satu kebenaran yang pahit. Disclaimer kepada Jebon, kepada Sepai, saya letak disclaimer sikit. Sidang malam ini penjajahan minda dan juga mengenang peristiwa yang telah berlaku yang melibatkan bintang 3 dan peristiwa-peristiwa tragis. Kerana apa? Orang Melayu ketika itu membela diri mereka sendiri dan tidak ada bantuan langsung daripada mana-mana pihak daripada luar negara. Hari ini kalau kita yang bergantung dan terpalit dengan medsos, mereka pergi ganyang masjid dekat Palestin, dekat Masjidil Aqsa, kepoh orang kita kumpul duit.
kita zaman kena bintang 3, berapa kupang turun daripada langit, daripada sempadan seberang laut kepada tok nenek kita. Berapa kupang yang turun daripada langit? Berapa kupang suara-suara. Dah mahlah. Lagi saya kesian. Dalam saya nak membangkitkan ingatan kepada peristiwa bintang 3, komunis dan peristiwa tragis, saya pasti kena kutuk. Tapi lah ni kita kibarkan bendera Palestin, tak ada orang takut punya. Berani kita tayang. Ni saat lagi penyokong Timur Tengah marahlah saya kan. Tok Fauzi Perli petik nama Palestin dengan bendera. Lah saya buat cross comparison tadi. Ni pada hari adakah kita buat hari memperingati bintang 3? Tak ada. Setahu saya sehingga malam ini tidak ada ingatan atau satu hari orang Melayu ingat peristiwa bintang 3. Apatah lagi peristiwa berdarah yang telah mengorbankan ribuan, malah saya kata ratus ribu bangsa kita di tanah air kita sendiri. Ada? Setahu saya tak ada. Mungkin saya silap, dah tua nyanyuk ni, hampa komen lah kan. Jadi salah ke saya? Tapi macam biasa saya kata, sebab minda telah terjajah. Kalau saya kibarkan peristiwa ingatan bintang 3 di tanah air, penyokong-penyokong peristiwa Timur Tengah akan pandang saya serong. Saat lagi viral lah video saya ni, saya rasa tak viral lagi. Ini konsep minda terjajah. Jadi saya pun terjaga pada malam ni, pagi ni kan. Kita terlepas pandang banyak peristiwa di tanah air yang terpalit dengan ingatan dan memori kebangkitan dan semangat perjuangan bangsa yang tak ada takut punya. Mak Salih kata, gua tak ada takut punya bangsa. Bukan saya takut lagi tuan-tuan. Saya bukan ada ilmu, saya tak ada kebai, saya tak ada sakti, saya bukan ada nama Panglima, Tok Paduka Raja, tak ada. Saya Tok Fauzi seadanya. Keluarga saya bukan ada nama Megat, bukan ada nama Yang Amat Mulia, bukan ada nama Tengku. Keluarga saya tak ada nama Raja. Mungkin kot belah pakcik saya dulu ada pakai nama Panglima kan. Tapi depa lah, saya ni tak ada nama Panglima. Jadi inilah, saya pun tak bolehlah berceloteh panjang. Tetapi ni selingan ketika saya membangkitkan nama-nama Panglima Melayu yang saya belum lagi buat conclusion ataupun sinopsis ataupun padanan, dan buku itu belum keluar. Dan saya nyatakan fiction, fakta ada, nyata. Tetapi seperti biasa, tetaplah tomahan dan juga hentaman akan datang. Jadi tanpa saya memanjangkan cerita, saya akhirilah yang sidang pada malam ini dengan mohon ampun dan maaf andai ada bahasa saya yang agak kasar dan tersebutlah nama-nama yang saya sebut tadi. Kerana apa? Pada pagi ini hampir separuh daripada tahun ini telah berlalu. Berbagai peristiwa yang telah berlaku dan bakal datang. Kita terlupa ingatan kenangan yang dipadamkan dan tidak diperingati, yang akhirnya menyebabkan bangsa kita lupa akan sejarah, perjuangan, titik peluh dan keberanian leluhur kita yang lampau. Leluhur itu tidaklah terlalu lampau. Benda ni jadi pasca selepas Perang Dunia Kedua. Lantas, kalau Perang Dunia Ketiga melanda semula, apakah sejarah akan berulang? Tapi pada hari itu amat gawat, kerana kita dapati andai hilang keberanian, pada hari peristiwa berulang, sangat sedikit yang akan ke hadapan. Wallahu alam bisawab. Kita bakal bersambung dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.